Assalamualaikum murid-murid. Kita sambung pelajaran kita pada hari ini, unit 8, lazatnya sayur. Kita akan belajar kemahiran membina ayat. Dalam pelajaran ini, kamu akan mempelajari cara-cara membina ayat berdasarkan bahan rangsangan iaitu gambar. Kamu akan membina ayat berdasarkan gambar, seterusnya menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan tersebut. Bahan yang kita gunakan dalam pelajaran kali ini ialah buku aktiviti dan juga buku teks. Oleh itu, mari kita rujuk buku teks muka surat 47. Mari kita baca bersama-sama. Tajuknya ialah lazatnya sayur. Dalam gambar ini ialah sahabat kamu yang bernama Rizal. Mari kita baca. Rizal suka makan sayur. Sayur ada vitamin dan garam mineral. Kalau kita lihat pada gambar, ada watak di situ iaitu Rizal dan ada perbuatan yang ditunjukkan oleh Rizal iaitu sedang makan. Kalau kamu teliti, dalam hidangan Rizal ada sayur, maka ayat yang dibina adalah berdasarkan bahan rangsangan iaitu gambar. Kita lihat pada gambar seterusnya, siapakah lelaki ini? Mestilah Rizal. Okey, mestilah watak yang sama. Kalau kita lihat, Rizal sedang tersenyum mempamerkan giginya. Giginya bagaimana? Cantik dan teratur kan? Bersih kan? Maka kita baca ayatnya. Gigi Rizal kuat kerana selalu makan sayur. Gusi Rizal juga sihat. Ayat yang dibina ada kaitan dengan tajuk iaitu lazatnya sayur dan juga ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Sudah tentu ayat ini juga merujuk kepada gambar yang ditunjukkan. Okey, lihat pada gambar ini. Bolehkah kamu kenal pasti apakah objek yang terdapat pada gambar ini? Ya, di sini terdapat sayur sawi dan apa pula yang berwarna jingga? Ini ialah lobak merah. Sekarang, mari kita cuba membina ayat berdasarkan gambar ini. Baik, untuk membina ayat, kamu perlulah mengenal pasti subjek, iaitu boleh jadi objeklah yang telah kita kenal pasti tadi. Ataupun juga boleh jadi kepada orang yang berkaitan dalam gambar sebelum ini. Siapa lagi? Mestilah Rizal. Kemudian, kamu boleh juga nyatakan perbuatan yang bersesuaian. Okey, kalau Rizal, perbuatan yang sesuai dengan objek ini mestilah makan. Dan apakah objek? Objeknya yang telah kita kenal pasti sebentar tadi. Okey. Contohnya, Rizal sebagai subjek ataupun watak, perbuatannya gemar makan, objeknya ialah sawi dan lobak merah. Maka ayatnya akan menjadi seperti ini. Rizal gemar makan sawi dan lobak merah. Kalau kamu ada idea lain, kamu boleh menulis ayat kamu sendiri ataupun kamu boleh bina ayat kamu sendiri, tetapi mestilah bersesuaian dengan gambar. Okey, seterusnya kita lihat pada cara yang kedua. Mungkin kamu boleh nyatakan subjeknya ialah Ibu Rizal. Okey, perbuatan yang sesuai mungkinlah sering masak iaitu masak ya. Dan objeknya pula sawi dan lobak merah. Untuk bentuk ayatnya akan menjadi Ibu Rizal sering masak sawi dan lobak merah. Maksudnya, kamu boleh memilihlah untuk membuat dua-dua pilihan antara ayat yang sebelum ini ataupun yang ini. Okey?
Ataupun kamu boleh gunakan kedua-dua ayat sekaligus untuk menerangkan tentang gambar ini. Baik, bagaimana pula dengan gambar ini? Kamu tahu kan ini apa? Ya, ini ialah sup sayur yang mengandungi sawi dan lobak merah. Maka itu boleh dijadikan sebagai subjek. Ya, sup sawi dan lobak merah sebagai subjek. Okey, jika subjeknya bukan manusia, bukan orang, maka kamu boleh berikan keterangan untuk melengkapkannya menjadi ayat. Apakah keterangan untuk sup sawi dan lobak? Di sini kamu boleh gunakan kata adjektif sebagai keterangan. Contohnya, enak rasanya. Maka ayatnya akan berbunyi, sup sawi dan lobak merah enak rasanya. Baiklah, mari kita buka buku aktiviti muka surat 51. Di sini, kamu akan berlatih untuk membina ayat berdasarkan bahan rangsangan iaitu gambar dan juga perkataan yang telah diberi bagi setiap gambar. Oleh itu, kita akan mula membina ayat. Okey, di sini cikgu terangkan ada beberapa cara yang ringkas untuk kamu membina ayat. Seperti yang diterangkan sebelum ini, kamu boleh kenal pasti watak ataupun orang diikuti dengan perbuatan dan benda. Jika kita lihat pada gambar yang pertama, dalam perkataan yang disediakan ialah menyediakan sarapan. Di situ sudah terdapat perbuatan iaitu menyediakan dan bendanya ialah sarapan. Maka yang perlu dilengkapkan ialah watak ataupun orang. Di sini ialah gambar perempuan sebagaimana yang telah diberikan. Ayatnya berbunyi, Ibu Rizal menyediakan sarapan. Maka Ibu Rizal ialah watak dalam gambar ini dan watak dalam ayat ini. Okey, bagaimana pula dengan ayat untuk gambar yang kedua? Kamu mungkin juga boleh memilih untuk membina ayat dengan menentukan watak, perbuatan dan waktu. Ataupun kamu menentukan benda ataupun orang diikuti dengan keterangan iaitu kata adjektif. Sebagai contoh, untuk ayat bagi gambar yang kedua, kamu boleh tentukan sama ada untuk cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Sebelum kamu memilih, mungkin kamu boleh lihat gambar yang ketiga pula. Okey, pada gambar yang ketiga, perkataan yang diberi ialah roti bakar iaitu benda. Maka untuk gambar yang ini, bentuk ini adalah lebih sesuai. Kamu perlu tentukan watak, perbuatan dan benda. Benda telah diberi iaitu roti bakar. Wataknya siapa? Mestilah sahabat kamu iaitu Rizal. Rizal sedang buat apa? Ya, Rizal sedang makan. Apakah yang dimakan? Apakah benda yang dimakan? Mestilah roti bakar iaitu perkataan yang telah diberi. Maka dengan panduan tadi, kamu boleh bina dan tulis ayat tersebut di ruangan yang disediakan. Oleh kerana gambar yang kedua memilih bentuk yang ini yang menggunakan benda, kita kembali kepada gambar yang pertama. Okey, yang manakah yang sesuai? Ya, kita boleh pilih yang kedua. Wataknya ialah orang. Perbuatannya telah diberi di sini iaitu bersarapan. Kamu boleh lengkapkan dengan waktu iaitu masa. Bila agaknya Rizal bersarapan? Kamu boleh tuliskan Rizal bersarapan pada waktu pagi ataupun Rizal bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, kamu boleh tuliskan idea kamu yang sesuai untuk waktu. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ini. Ini ialah gambar yang keempat. Okey, sama sahaja kita gunakan bentuk yang ini.
Okey, manakala untuk gambar yang terakhir, jika kita lihat perkataan yang diberi ialah sentiasa cergas. Sentiasa cergas bukanlah benda, tetapi ialah keterangan. Okey, jadi bentuk yang sesuai ialah benda dan kata adjektif. Benda ataupun orang. Di dalam gambar ini tidak ada benda yang perlu diceritakan, tetapi orang. Siapakah orangnya? Rizal. Jadi, kamu boleh lengkapkan ayat itu dengan keterangan tentang Rizal. Iaitu telah pun diberi. Tuliskan saja ayat kamu. Rizal sentiasa cergas. Ataupun badan Rizal sentiasa cergas. Itu saja latihan untuk kali ini. Kita jumpa lagi. Terima kasih.